Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini cikgu akan bimbing awak menjawab soalan untuk tajuk perimeter bentuk gabungan. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 223 bahagian cuba ini. Kita akan sama-sama membuat latihan 1 dan juga 2. Soalan 1. Hitung perimeter bagi bentuk gabungan di bawah. Okey, soalan ni nakkan kita kira perimeter gabungan dua bentuk. Okey, pertama sekali untuk menjawab soalan ni kita kena tahu dulu apa maksud perimeter. Jadi secara dasarnya perimeter ni bermaksud apa? So saya tulis ni, perimeter bermaksud hasil tambah semua sisi yang di luar sahaja. Okey. Ataupun dulu cikgu cakap ni macam pagar. Pagar ni maksudnya kita kira yang luar saja. Okey, kalau kita tengok bentuk ni, ada yang dalam kat situ, yang mana ni memang tak ada ukuran. So mungkin dia macam tak kelirukan kita. Tetapi konsep dia apa? Konsep dia yang dalam ini kita tak perlu tambah. Okey, jadi kita hasil tambah semua sisi, jadi kita akan tambah sisi yang luar je. Jadi bila kita nak menjawab soalan ni, terutamanya kertas 2, kita perlu pertama sekali pasal bentuk ni banyak, kita kena labelkan dulu. Okay, macam mana nak label Label macam ni. Kita nak tahu label dia, tengok A, okay, B, C, D, E, F, G, H dan I. Okey, kenapa kita labelkan? Tujuan dia untuk kita namakan dia, untuk kita tahu berapa bilangan sisi yang ada dalam bentuk ni. Kalau tengok bentuk ni ada A, B, C, D, E sampai I ni ada berapa? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita buat konsep dia. Okay, kalau nak jawab kertas 2, cikgu cadangkan kita kena tulis macam mana? Perimeter, sekejap saya tukar kita tulis perimeter bersamaan apa? Kita nak tulis, kita tulis apa? A tambah B tambah C tambah rapat sekejap tambah B tambah sampai I, C tambah D tambah E tambah C, F tambah G. Okay, kalau tak muat kita buat bawah. Tambah kat sini tak apa, tambah sini. Tambah H dan tambah I. Okay, apa tujuan dia? Tujuan dia kita macam cikgu cakap tadi, kalau kita nak tambah terus tak salah untuk kertas 1 dan kertas 1 lah dalam pengiraan. Tapi kertas 2 kita kena tunjuk jalan kira. Okey, ini dia konsep dia. Jadi bila kita tahu konsep ni, kemudian langkah kedua kita buat apa? Kita senaraikan. Senaraikan apa? Kita gantikan huruf tu kepada nombor. Kita tengok sini semua 3, jadi kita cuma tulislah. Tulis 9 pula, 3 lah, sorry. Tulis 3 cm tambah 3 cm tambah 3
3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm tambah, memang banyak kelas kerana ini konsep yang saya cakap sebelum ni okay, so tambah sini tak apa, 3 cm tambah 3 cm. Okay, kemudian barulah kita kira. Okay, bila kita nak kira, terpulanglah pada kita nak kira tambah satu-satu ke. Tapi kalau ada orang dia macam dia mahir darab, dia tengok sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia buat macam ni, dia buat 9 darab 3 cm kan? So jadilah jawapan dia berapa? 27 cm. Jadi kita boleh tulis jawapannya iaitu 27 cm. Okey, itu sahaja. 27 cm. Ini cara dia. Bila kita nak mengira perimeter, mesti kita bagi tahu konsep dia tu. Terpaksa sekali ni kelas. Mungkin bentuk ni agak banyak. Kadang-kadang soalan dan periksa dia taklah sebanyak ni tapi kita kena tunjukkan sedikit jalan kira. Okey. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan B. Soalan periksa biasanya macam ni. Dia tidak banyak So dia nakkan kita kira apa? Perimeter. Okey. Jadi sebelum kita buat macam biasa, kita buat dulu konsep. Tapi untuk kita buat konsep, kita kena label dulu. Okey. So label dia bermula daripada atas. A, B, C, D, E, F dan G. Ini bentuk yang luar. Yang dalam ni, kalau kita nak tulis, kita keliru tau. So kita pangkahkan dia. Okay, sekarang kita buat apa? Kita buat konsep. Okay, jadi kita tulislah huruf sampai G. So kita tulis perimeter persamaan. Okay, cikgu betulkan sikit. Bersamaan. Okey, kita mula dengan A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F dan tambah G. Okey, selain daripada kita nak ni, kita nak namakan dia, kita juga boleh tahu sisi mana yang kita tak tambah lagi. Okey. Okey, sekarang kita boleh gantikan kepada huruf. Okey, kita mula A 4 meter, jadi kita tulis 4 meter. Okey, setengah murid dia tak, setengah cikgu dia ajar unit dia tak ditinggalkan dulu. Okey, itu terpulanglah pada cikgu awak di sekolah. Okey, pada cikgu kita tambah pun tak ada masalah. Dia letak ujung, dia letak meter, buat kurungan, tak ada masalah. Okey, sekarang B. Ini tujuan kita labelkan ni. Kita tahu B ni kita nak letak berapa? B ni tidak ada kan. Jadi macam mana nak ada? Kita tengok ujung dia. Kalau ikutkan ujung dia ataupun bertentang dengan dia 12 daripada hujung atas sampai bawah. Jadi macam mana kita nak tahu B? Kita tengok yang ni. Yang ini berapa nilai dia yang kita pangkah ni? Okey, ini ialah sebuah segi 4 sama. Maksudnya sisi dia sama sebab dia tanda 1, 1, 1 calik kan. Jadi kita cari mana yang ada calik ni ada ukuran C ni 5. Jadi kita tahu dekat sini 5. Jadi boleh tak kita tahu yang baki ni? Okey, boleh. Yang mana sini ujung bawah ni sampai atas 12. Jadi kita buang 5. Jadi kita dapatlah sini 7. Okey, bermaksud B ni ialah berapa meter? 7 meter. Okay, sekarang kita tulis 7 meter. Ini dapat markah kelas. Okey, kalau kita tulis 7 meter. Okey, kemudian C 5. Okay, kemudian D kita tak ada tulis tapi dia ialah segi 4 sama. So ini ialah 5 juga. Jadi kita tulis dekat sini 5. Juga E juga 5. Okey. Okey, sekarang D dengan E sama. Jadi kita tulis balik.
D 5. E pun 5 meter. Okey, F tak ada ukuran. Jadi cara dia, kita tengok sisi yang setentang dengan dia. Okey, setentang dengan dia, kita tengok atas dia. Atas ni berapa meter? 4 meter. Mesti sama nilai. Jadi 4 meter lah. Jadi 4 meter. Okey, dan seterusnya G. G mana? Okey, G 12. So tulis 12. Okey, sekarang kita dah menggantikan huruf-huruf ni kepada unit dia ataupun ukuran dia, maka kita boleh tambah. Okey, nak tambah, ini kita gunakan kepakaran kita sendiri lah. Okey, kita cari nombor yang sama. Contohnya 4 dengan 4 ni. So 4 dengan 4 kita buatlah 8. Kita buat 9. Okey, kemudian 5 ni ada berapa? 1, 2, 3. Jadi kita letaklah 5 kali 3, 15. Kemudian, okey, ni dah. Okey, B ni tadi berapa? 7 kan? Letak 7. Okey, kemudian yang belum lagi, ni 12. Jadi letak 12. Ini cara mudah lah nak menambah. Cikgu ajar. So 8 dengan 2, 10. 7 dengan 5, 12. Jadi 10 tambah 12, 22. Kemudian kita dapat 2 dengan 2, 4. So 42 cm. Jadi kita dah dapatlah jawapannya, iaitu 42 meter kelas. Okey, sekejap cikgu betulkan. Okay, 42 meter. Okey, ada orang dia nak menambah macam mana? Ada orang dia nak menambah macam ni. Adakah salah? Okey, 4 dia buat macam ni 4, lepas tu 7, lepas tu 5, 5, 5. 5 ni 3 kan? Lepas tu 4. Lepas tu 12. Adakah salah? Okey, tak salah. Tapi, kita takut penatlah kita nak tambah. Ini juga kita boleh mudahkan. 5, 5, 5 kita salin lagi sekali. Jawapan dia tetap sama, 42. Okey, tak salah pun. Okey. Okey, jadi ini dia perimeter untuk soalan 1B, iaitu 42 meter. Sekejap cikgu cek balik 4, 4, 8. Okey, betul. 5, 3, 15. Ni 7, ni 12. Betul lah. Okey. 42 meter. Okey. Orang tanya, tak ada dua kecil ke? Tidak. Perimeter tidak perlu ada gambar persegi tu. Dua kecil. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Cari perimeter bagi kawasan berlorek. Okey. Cari perimeter kawasan berlorek. So, kata kuncinya kat sini iaitu berlorek lah. Dan juga perimeter lah. Okey. Jadi macam mana nak kira dia? Kita kena labelkan dulu. Kita bermula daripada atas ni. Kita label A dulu. Okey. A, B, C, D, E, F, G, H dan I. Okey. Kemudian kita akan tulis pula konsep. Okey. Okey, ada orang cakap, mungkin ada orang tanya, cikgu kalau buat bentuk lazim terus boleh tak? Contohnya kat sini kita tahu ada 7, ada 2, so dia buat 14, dia tambah semua. So saya dah kata tak salah, tapi bila kita membuat konsep, jadi sekurang-kurangnya kita membantu pemeriksa lah. Jadi kita bantu, kita buat dengan lebih detail, okey, lebih terperinci. Jadi kita tulislah perimeter sama dengan, okey, kita buat konsep dia, kita mesti bermula daripada A kan. Jadi A tambah B tambah sampai G, H, I sampai I, C tambah macam tadi lah D tambah E. Kenapa boleh jarak? Tujuan dia untuk kita nampak lah berapa pun E, F tambah E, F, G, C tambah kat bawah lah.
H. Dan tambah jangan ada yang tertinggal pula. Okey, jadi ada berapa huruf mesti? Ada sampai I. So kita akan tukar kepada nombor lah pula. Okey, so kita akan gantikan kepada nombor. Mula pada A. A ni dia tak tulis. Dia tak tulis pun. Tapi kita tengok sini dia ada satu tanda ni. Maksudnya yang luar ni semua sama. Iaitu ada satu tanda dia tulis 5. Bermaksud semua dia 5. Okey. Maksud daripada A sampai G kita akan tulis 5 meter. Okey. Buat sama dengan 5 meter tambah 5 meter tambah 5 meter tambah 5 meter. Oh, ni tambah tak ada. Minta maaf. So tambah. Sekejap. Cikgu nak bagi sama kan. So tak apalah. Yang ni kita ni lah. Saya tulis tambah sini. 5 meter tambah 5 meter tambah sampai G je 5 meter. Lepas tu kita tengok I ni di sisi yang dalam. Sisi ni dia sama dengan sebelah ni, iaitu H. H ni sama dengan I, iaitu 7. Jadi ada 2 7 lah kat sini. Tambah 7 meter dan tambah 7 meter. Bermaksud ada berapa meter yang sama? 7 ni ada 2 kan. Jadi kita boleh buat lah kat sini. Kita buat sini 7 darab 2 14. Jadi kita tulis 14, nanti kita tambah dengan sifar 5. 5 ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 darab 5 dapat 35. Jadi kita tambah sini 35 meter. Kalau 2 bolehlah tambah. Buat apa? Unit. Okey, 4 tambah 5, 9. 1 tambah 3, 4. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 49 meter. Okey, itu sahaja bagaimana kita nak menjawab soalan A2A ni yang mengira bentuk berlorek. Okey, yang sini tak payah. Yang ni. Ada orang tanya ini kita tambah ke? Tak perlu kan? Dia macam berpagar macam tu kan? Dia macam bertutup lah bertutup. Kalau kita tambah juga, dia tak boleh sebab dia tak berlorek pun. Okey. Okey, kita sambung soalan seterusnya, soalan B. Okey, sama juga. Sebelum kita nak menambah, kita kena labelkan dulu macam mana. Okey, kita label dulu A panjang ni, kemudian B kat sini. Kemudian dia bukan terus ni, dia naik atas. Jadi sini atas dan bawah ni B. Dan ni E. Nampak dia tertutup. Itu sebab pagar habis tutup kan. Okey, kalau pagar tu terbuka, maka banyaklah risiko kalau kata pagar lembu. Habislah lembu kita lari. Jadi kita kena tutup lah. Okay, so semula 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 sisi. So kita buat konsep dulu. Konsep dia apa? Jadi perimeter sama dengan huruf. Kita tulis huruf. Okay. Perimeter bersamaan. Okay, perimeter bersamaan. Okey, kita gantikan huruf A tambah B tambah C tambah E tambah E. Okey, sampai 5 huruf saja. Okey. Langkah seterusnya kita akan gantikan huruf kepada ukuran ataupun nombor dia. Gantikan. Okey. Kita bermula dengan A. Okey, kita buat sama dengan A sekali. Okay, A ni berapa? 10 cm. So saya buat macam ni, 10 cm. Okey, tambah. Kita samakan. Tujuan ni kita senang nak tahu mana huruf dia. Okey, B. Okey, nombor perpuluhan kat sini 4.5. Okey. 4.5 cm. Tambah C. Okay, C dengan D sama. Nampak ni tanda je tu. Maksudnya 5 dengan 5. So 5 cm.
tambah 5 cm. Dan tambah E 6 cm. Okay, 6 cm. Okay, kemudian kita buat apa? Kita buat bentuk lazim. Okey, macam mana? Buat. Ini cara terpulang, macam-macam cara. Awak nak senaratkan semua boleh, awak nak mudahkan boleh. Kalau cikgu mudahkan. Tengok ni 10, boleh kawan dengan 6 jadi 16. Sebab 5 dengan 5 ni 10. Okey, so kita buat 10 dengan 6 ni kita tambah jadi 16. Jadi kita dapat 16 cm. Lepas tu 5 dengan 5 10, buat 10 cm. Tapi ni 4.5. Okey, dia 4.5 cm. Ni ada ganggu, so cikgu lupa ni nombor perpuluhan. So kita letak titik. Okay, jadi dekat yang ni kita letak titik ni, letak sifar. Okay, sekarang kita tambah lah. Tapi letak unit dulu pun tak apa. Okay, kita tambah. Okay, jadi 5 tambah sifar 5. 6 tambah 4 10. 1 ada 3, so 3 lah. Jadi kita dapat menjawab soalan B ni, iaitu 30.5 cm. 30.5 cm. Okey. Itu tadi kita dah menjawab soalan muka surat 223 untuk nombor 1 dan 2. Jadi yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana yang tidak baik itu adalah daripada kelemahan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf banyak-banyak. Okey, jadi jalan kira yang cikgu tunjukkan kat sini hanyalah lebih kurang panduan saja daripada cikgu. Andai kata tak sama dengan cikgu di sekolah, so tidak ada masalah lah. Yang penting matematik ni yang penting jalan kira tu penting lah. Okey. Kemudian pada masa yang sama jawapan juga. Itu yang paling penting juga. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.